Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni Allah SWT memanjangkan umur kita sampai ke masuk fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah SWT syukur sangat-sangat kepada Allah SWT sebab panjangkan umur kita sampai berjaya masuk ke fasa yang ketiga Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita sampai berakhirnya Ramadan, dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dengan satu malam yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT, itu malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, insya-Allah. Jadi apa dia yang kita kena buat? Kalau lah kata ditakdirkan oleh Allah SWT kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah antara amalan-amalan yang kita boleh buat, yang kita patut buat pada malam untuk mendapat rahmat daripada Allah SWT dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ni? Sebab Allah SWT menjanjikan satu ganjaran yang istimewa kepada makhluk, kepada manusia, kepada kita semua ni. Malam yang mana diturunkan Al-Quran, yang malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ad-Dukhan, dalam ayat 3, yang berkuah maksudnya Allah SWT kata, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi ini Allah SWT nak ceritakan kepada kita bahawa malam Lailatul Qadar ni malam yang sangat istimewa. Allah SWT turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Baqarah kan, ayat 185, Allah SWT sebut, kita selalu sebut ayat ni, lebih-lebih lagi dalam tazkirah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni merupakan bulan yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Quran ni petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelasan wa bayyinatin minal huda, dan furqan yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Itu kelebihan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan diceritakan dalam tafsir Imam Ibn Katsir dari Mujahid. Ada satu cerita kan, Nabi SAW cerita, pada Bani itu ada seorang lelaki, kerja dia ni bangun malam sentiasa beribadah kepada Allah SWT sampailah terbit matahari. Kan, lepas tu siang hari pula dia memerangi musuh dia pada siang hari, sepanjang hari sampai ke petang, daripada pagi sampai petang. Malam sentiasa beribadah kepada Allah SWT, dan dia buat benda ni terus menerus selama 1000 bulan. Siang berjihad dia Allah SWT, malam beribadah kepada Allah SWT terus menerus. Siang berjihad, malam beribadah, melakukan amal kepada Allah SWT selama 1000 bulan terus menerus. Sahabat-sahabat pun pelik, tanya macam manalah kami tak sanggup nak buat macam ni. Dan Nabi SAW kata, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, kalaulah Allah SWT pilih kita untuk dapat Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada Bani Israel tadi, yang siangnya berjihad, memerangi musuh Allah SWT pada siang hari selama 1000 bulan, dan pada malamnya pula beribadah kepada Allah SWT selama 1000 bulan. Allah SWT kata, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi ganjaran ni Allah Ta'ala pilih, mudah-mudahan Allah SWT pilih kita.
kan. Lebih-lebih lagi ni musim PKP ni kan. Kalau hari-hari biasa mungkinlah kita sibuk siang hari nak kerja kan. Jenis-jenis hak niaga malam nak pergi niaga pasar malam. Siang sibuk nak kerja. Tapi kelapangan masa ni, sebahagian besar daripada kita penduduk Malaysia ni, sebahagian besar daripada kita tak bekerja, tak boleh bekerja, dan kita ada banyak masa lapang. Gunalah masa lapang ni Allah Ta'ala bagi, bukan selalu kan. Mungkin ni Ramadan kita yang tak akhir kan. Siang kita tak kalut nak pergi kerja kan. Malam kita boleh berjaga sepanjang malam dengan buat amal ibadah kan. Kalau hari biasa kita boleh, hari yang bukan PKP, kita boleh iktikaf kat masjid. Ini kita buatlah amal kat rumah masing-masing kan. Buat amal kat rumah masing-masing. Antara amalan-amalan yang kita boleh buat, baca Quran, Lailatul Qadar kita baca Quran, berzikir kepada Allah SWT, melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki zaman Bani Israel. Dalam satu hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i daripada Abu Hurairah telah berkata, ketika mana telah datang bulan Ramadan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Telah difardukan Allah ke atas kamu untuk berpuasa. Dibuka padanya pintu-pintu syurga dan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Dirantai syaitan-syaitan. Pada malamnya ada Lailatul Qadar, sebaik 1000 bulan. Siapa yang terlepas daripada kebaikan, maka ia hilang kelebihan itu. Ini Nabi SAW memberi peringatan kepada kita. Di malam ni, start malam 20 Ramadan, ambillah peluang. Kok-koklah Allah SWT pilih kita bertemu dengan Lailatul Qadar, dapat kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Jadi apakah amalan yang kita boleh buat pada 10 malam terakhir Ramadan ni? Mula malam ni kita boleh buat menghidupkan malam dengan mengerjakan ibadah solat serta membaca Al-Quran. Siapa yang dah buat 8 rakaat, nak tambah lagi sampai 20 rakaat, boleh tambah sampai 20 rakaat. Nak tambah lagi, aku suka tambah. Tambahlah. Buat semayang sunat berulang-ulang kali. Kan, kalau Nabi SAW semayang panjang-panjang, baca satu rakaat 10 surah Baqarah. Ada cerita dengan seorang ustaz dia ceramah. Ni cerita dia ulama ceritalah kan. Seorang imam tu dia kata, okay, malam ni kita baca semayang kita baca surah Baqarah dengan surah Al-Fil. Rakaat pertama kita baca surah Baqarah, rakaat kedua kita baca surah Al-Fil. Lepas tu rakaat pertama tu imam baca lah surah Baqarah, panjang surah Baqarah. Juzuk pertama surah Baqarah, juzuk kedua surah Baqarah, kan? Sampai masuk juzuk ketiga, bahagian juzuk ketiga, baru rukuk. Bila makmum pun dekat belakang pun fikir, ni juzuk rakaat pertama surah Baqarah panjang ni. Baqarah ni maksudnya lembu. Rakaat kedua surah Al-Fil. Al-Fil lagi besar, Al-Fil gajah. Lagi panjang rakaat kedua. Sajalah cerita kan. Jadi menghidupkan malam dengan menjalankan ibadah solat serta membaca Al-Quran. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, yang bermaksud, sesiapa yang bangun malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan muhasabah diri, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Man qama Ramadan imanan wahtizaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan pengharapan, imanan, dengan penuh keimanan
dan penuh pengharapan kepada Allah SWT, Allah SWT akan ampunkan dosa-dosanya. Kita banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ambil peluang ni untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Yang kedua, membangun ke ahli keluarga seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Gerak isteri, anak bangun pada malam Ramadan 10 malam terakhir. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah SAW jika masuk 10 malam terakhir, maka ia akan menghidupkan malam-malam tu, dan membangun ke ahli keluarganya, dan akan menjauhi daripada membuat hubungan suami isteri. Banyakkanlah solat pada waktu malam sepanjang Ramadan, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Yang ketiga, beriktikaf di masjid, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti solat, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Ini kerana baginda Rasulullah SAW akan beriktikaf ketika mana 10 masuk 10 malam yang terakhir. Di antara cara Nabi SAW iktikaf, Nabi SAW pada 10 malam terakhir tu memang tak keluar langsung daripada Masjid Nabawi. Kalau ada keperluan apa-apa, maka isteri-isteri baginda akan melaksanakan keperluan Nabi SAW, bagi makan dan sebagainya. Dan 10 malam terakhir memang Nabi SAW, 10 hari yang terakhir memang Nabi SAW iktikaf. Itu cara iktikaf Nabi SAW. Duduk terus menerus dalam Masjid Nabawi, hanya melakukan amal ibadah. Tapi kita dengan kelemahan kita umat akhir zaman ni, kan jarang-jaranglah kita bertemu orang yang akan terus menerus iktikaf kat masjid. Kalau boleh, tak ada siapa yang ada kemampuan, duduklah 10 hari terakhir tu terus menerus iktikaf dalam masjid, siang malam berada di masjid melakukan amal ibadah kepada Allah SWT. Hanya setahun sekali saja, kan, solat, zikir, baca Al-Quran, kan. Kita dengar kisah ulama-ulama terdahulu, satu hari boleh khatam 2 kali Al-Quran, Imam Syafi'i, kan. Benda tu tidak mustahil, boleh dilaksanakan, boleh buat. Zaman kita ni pun ada yang boleh buat, baca Al-Quran banyak-banyak, kan. Lebih-lebih lagi kalau yang hafiz Quran, hafal Quran tu, Quran hanya di mulut saja, tak perlu baca mushaf, mungkin boleh cepat bacaan dia, kan. Banyakkanlah membaca Al-Quran, insya-Allah, kan. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi menghidupkan malam dengan menjaga ibadah solat dan baca Al-Quran. Yang kedua, membangunkan ahli keluarga. Yang ketiga, beriktikaf di masjid. Yang keempat, apa dia? Keempat, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan meminta keampunannya. Aisyah pernah bertanya baginda Rasulullah SAW, apa yang perlu dikatakan pada malam Lailatul Qadar? Maka Nabi SAW kata, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Engkau Maha Mulia, dan suka kepada pengampun, maka ampunilah aku. Ini yang kita selalu baca lah, antara dalam solat tarawih tu, kita selalu baca, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai, fa'fu anna, innaka afuwun karim. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun, Karim, Engkau pun Maha Mulia. Tuhibbul afwa, Allah SWT suka kepada pengampunan. Fa'fu anni, ampunkanlah aku. Minta ampun dengan Allah SWT. Berdoa keampunan kepada Allah SWT. Innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyakkan minta ampun kepada Allah SWT. Banyak-banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, tuhibbul afwa, sangat suka mengampunkan. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun, maka kita mintalah ampun kepada Allah Subhanahu. Yang kelima, bersedekah dengan keikhlasan kepada Allah Taala. Kalau kata malam ni malam Lailatul Qadar, kita sedekah duit kita jalan Allah Subhanahu Wa Taala,
akan bertepatan pula dengan dan amalannya akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagi RM1, Allah Ta'ala akan melipat gandakan mungkin sampai RM1000. Itu kiraan kita lah. Tapi Allah Ta'ala kata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Banyakkah sedekah pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi bila malam Lailatul Qadar? Bilakah malam Lailatul Qadar? Telah bertanya seorang sahabat kepada Nabi SAW. Bertanya kepada Abu Zar. Sahabat bertanya kepada Abu Zar, bagaimanakah kamu telah bertanya Rasulullah mengenai malam Lailatul Qadar? Berkata Abu Zar, wahai Rasulullah, bagi tahu kepadaku mengenai malam Lailatul Qadar. Adakah ia di bulan Ramadan atau selainnya? Maka berkata Rasulullah SAW, bahkan ia dalam bulan Ramadan. Aku bertanya lagi, adakah ia bersama Nabi dan apabila wafatnya Nabi-Nabi itu maka diangkat, ataupun ia sehingga hari kiamat? Berkata Rasulullah SAW, bahkan hinggalah hari kiamat. Lailatul Qadar. Aku bertanya lagi, maka mana bahagian pada bulan Ramadan? Bahagian mana daripada bulan Ramadan? Maka berkata Rasulullah SAW, carilah kamu pada 10 yang terawal dan 10 yang terakhir. Kemudian Rasulullah SAW pun bercakap dengan sahabat yang lain, sehingga aku melihat Rasulullah SAW berhenti ketika. Maka aku tanya lagi, mana satu yang 20 tu tadi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mula bercakap 10 terakhir dengan 10 yang pertama. Lepas tu Abu Zar pun tanya lagi, yang mana satu daripada 20 tadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, carilah pada 10 malam terakhir dan jangan tanya aku selepas daripada ini. Rasulullah SAW pun kemudian bercakap dengan sahabat yang lain, sehingga aku melihat Rasulullah SAW berhenti seketika. Maka aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, aku bersumpah ke atas engkau dengan hak aku dan engkau, boleh tak engkau bagi tahu aku mana satu 10 malam terakhir? Nak tanya lagi spesifik lagi. Rasulullah SAW marah dengan marah yang sangat dahsyat, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW marah sebelum daripada ini sejak aku berkawan dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, carilah pada 7 yang terakhir, dan jangan kamu tanya aku lagi selepas daripada ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, dan berkata bahawa hadis ini lemah disebabkan masalah tadi. Sesungguhnya terdapat perselisihan di antara para ulama yang manakah malam Lailatul Qadar yang berubah-ubah ataupun ia tetap pada hari itu sampailah hari kiamat. Yang pastinya adalah malam Lailatul Qadar pada malam terakhir, dan pada malam-malam yang ganjil pada bulan Ramadan yang terakhir. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian pada malam ni kita boleh menjadi bekalan kepada kita untuk memberikan satu galakan kepada kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita. Kalau yang lelaki mungkin boleh iktikaf kat masjid, yang perempuan ambil satu sudut dekat dalam rumah kita tu, bilik kita tu, bentang satu sejadah, boleh iktikaf kat situ, baca Quran, buat amal ibadah. Mudah-mudahan amalan kita tu bertepatan dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang terbaik untuk kita. Ambil kesempatan daripada kelapangan masa yang Allah SWT bagi kepada kita, dan insya-Allah Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Allah SWT akan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.